Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua, perkembangan berkaitan dengan perbicaraan ataupun pendakwaan kepada Presiden Parti Bersatu. Tidak lain tidak bukan individu yang dikenali sebagai Abakau, COW, Abakau. Jadi menarik sahabat semua apabila hari ini pendakwaan mengatakan bahwa ini adalah satu cubaan ya untuk melenggakan perbicaraan ini yang cuba dilakukan oleh tim peguam kepada Abakau ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan daripada tim Abakau ini dan juga pihak pendakwaan. Apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita ikuti kenyataan media ini yang menarik ya untuk saya bacakan bersama dengan anda. Dikatakan Muhyiddin mahu kes ditangguh sebab kepentingan awam yang kuat. Itu antara alasannya yang dikemukakan oleh peguam kepada Abakau ini untuk cubaan ya menangguhkan perbicaraan kes ini, sahabat-sahabat semua. Nampaknya ya mereka semakin gentar, mereka semakin takut. Kalau benar tidak ada kesalahan, kenapa harus mencari alasan untuk menangguhkan, untuk melengah-lenggakan ya perbicaraan ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media yang sepetik daripada Malaysia Kini menyatakan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakan atas alasan terdapat kepentingan awam. Bagaimanapun pihak pendakwaan menyangga permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melenggakan kesnya yang dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam affidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Seksyen sementara menunggu pelupusan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Jadi menurut affidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Seksyen awal bulan ini, ahli Parlimen Pago itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Jadi justru katanya itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding-prosiding di Mahkamah yang Mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, katanya. Tambah Muhyiddin lagi, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam. Kerana melibatkan isu sama, ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengurusi Perikatan Nasional itu merujuk kepada keputusan mahkamah pada Mahkamah Rayuan ya pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Jadi, apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Seksyen. Bagaimanapun dalam affidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zendal Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melenggakan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Seksyen. Katanya sebaliknya pemohon Muhyiddin merupakan satu langkah atau percubaan untuk melenggakan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Seksyen yang mulia ini. Dengan penfailan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan, walaupun rayuan respon pendakwaan di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa raya dalam affidavit yang difailkan semalam. Jadi sahabat semua, ya hari ini agak berliku ya cerita ya pendakwaan terhadap Abakau ini ya. Sebelum ini beliau dibebaskan kerana adanya kesilapan teknikal, tetapi apabila dibuat rayuan pertuduhan itu dikembalikan. Dan sekarang ini Muhyiddin pula cuba untuk membuat semakan ya kepada keputusan yang dibuat untuk mengembalikan pendakwaan ya perbicaraan terhadap dirinya ini. Dan jelas apa yang dinyatakan oleh
uh, pihak pendakwa, tim pendakwaan terhadap kes ini, ya, bahwa apa yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin ketika ini adalah untuk melenggakan perbicaraan ini, seberapa lama yang mungkin. Mungkin itu antara tujuan, ya, kenapa mereka begitu melengga berbagai alasan yang digunakan, ya, untuk menidakkan perbicaraan ini dijalankan. Jadi, ya, kalau bagi orang kebanyakan kita rakyat di luar ini apabila melihat kes ini, ya, ramai beranggapan kenapa perlu takut, kalau tidak bersalah teruskan perbicaraan. Kalau begini sibuk mencari berbagai alasan, adakah mungkin bahwa Muhyiddin ini terlibat? Itu persoalan yang menarik difikirkan oleh rakyat hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan Anda? Itu dia. Dan satu lagi perkara yang menarik yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua adalah kenyataan terkini daripada Perdana Menteri. Katanya, adakah Perikatan Nasional mau terus subsidi untuk orang kaya dan juga warga asing? Ya, ini kerana beberapa hari lalu selepas Perdana Menteri kita membuat keputusan, ya, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin katanya dengan penarikan balik subsidi ini, rakyat resah dengan tindakan daripada kerajaan. Cuba bayangkan sahabat semua, dia kata rakyat resah dengan penarikan subsidi ini. Soalnya adalah, siapakah yang dimaksudkan oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin ini yang katanya rakyat resah? Ya, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan jelas menyatakan bahwa penarikan subsidi ini ya hanya kepada golongan T20. T20 maksudnya sahabat semua, gaji mereka adalah 15.000 ke atas. Ya, maksudnya sudah orang kaya, gaji besar, ya, belasan ribu gaji mereka. Begitu juga dengan warga asing. Jadi, kalau kita lihat kembali apa yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang ini, katanya rakyat resah. Maksudnya, seperti mana yang dipersoalkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu ini mau subsidi untuk orang kaya ini diteruskan? Adakah maksud yang cuba disampaikan oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin ini yang katanya rakyat resah, mereka itu adalah golongan orang kaya. Sedangkan ya golongan B40, M40 tidak terkesan dengan penarikan subsidi ini. Kerana apa? Kerana subsidi ini hanya ditarik bagi orang yang sudah kaya, gajinya 15.000 ke atas, warga asing, sahabat-sahabat semua, dan dikecualikan juga untuk Sabah dan Sarawak. Sebab apa Sabah dan Sarawak? Ya, kebanyakan menggunakan kereta 4-wheel drive kerana ya untuk pergi ke satu tempat ya jalan raya yang kurang baik, gravel. Jadi kereta yang paling sesuai digunakan adalah kereta 4-wheel drive yang menggunakan isi diesel. Jadi soalnya di sini saya setuju dengan persoalan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri kita, seakan-akan Perikatan Nasional, pemimpin PAS dan Bersatu ini, mereka mau supaya subsidi untuk orang kaya mengisi minyak diesel ini diteruskan. Wow, ini satu perkara yang saya sendiri pun tidak dapat brain. Sedangkan tujuan subsidi bersasar ini adalah subsidi itu diberikan kepada rakyat. B40, M40, dan ada beberapa pengecualian ya yang tidak ditarik subsidi seperti pemandu taksi, peniaga-peniaga kecil, dan banyak lagi seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahwa penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya ditujukan kepada golongan kaya dan juga warga asing yang telah lama menikmati subsidi daripada bahan bakar berkenaan, kata Perdana Menteri. Jadi mengapa dia, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, sibuk menentang penyasaran subsidi? Dia nak pertahankan siapa, kata Perdana Menteri? Kita tekankan penyasaran subsidi ini untuk menarik subsidi dari golongan kaya dan juga warga asing. Diesel tidak digunakan majoriti rakyat. Bagi golongan terkait seperti pemandu taksi, peniaga kecil, nelayan, semua diberikan pengecualian dan bantuan untuk menampung kenaikan kos itu, katanya, membidas kenyataan Hamzah yang mengkritik penyasaran subsidi itu. Beliau berkata syarikat-syarikat besar pula dipantau bagi membendung kenaikan harga barang dan perkhidmatan.
adakah Perikatan Nasional akan terus memberi subsidi kepada orang kaya dan warga asing jika mereka terus berkuasa? Jawab itu dulu, kata soal Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin ditujukan kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Katanya lagi, itulah yang menggusarkan rakyat, katanya kepada wartawan pada satu sidang media mengakhiri siri lawatan ke Jepun hari ini. Media baru-baru ini melaporkan Hamzah mendakwa pengumuman Anwar itu menimbulkan rasa kurang senang orang ramai serta gagal menyata secara tepat bila subsidi ini akan dihapuskan. Anwar berkata, secara prosedurnya lazimnya Perdana Menteri akan mengumumkan dasar dan menteri berkaitan akan memberikan butiran dan tindakan susulan. Dia pernah jadi menteri, kenapa dia tanya soalan seperti itu, soal Datuk Seri? Benda ini dilakukan sejak sebelum merdeka, kata Perdana Menteri lagi. Selesai lepas, Anwar mengumumkan jemaah menteri bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas diesel. Petrol belum ya, petrol belum. Jangan dihasut, jangan diberikan maklumat percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang, oleh walaun-walaun TIT, cyber trooper, tentera-tentera cyber pro kepada pembangkang. Sebab kita tahu apa yang mereka buat pastinya akan memusingkan segala fakta agar mengelirukan rakyat yang mudah terkeliru seperti walaun-walaun TIT, lebay-lebay, geng sapu bersih dan sebagainya. Jadi untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas diesel yang melibatkan pengguna di Semenanjung, dan subsidi itu melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Penyasaran bersubsidi diesel itu bagaimanapun tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Jadi sekali lagi sahabat semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan daripada Ketua Pembangkang daripada Parti Bersatu Hamzah Zainuddin ini, yang kononnya perkara ini meresahkan rakyat. Rakyat yang cuba dimaksudkan mungkin oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin ini adalah mereka-mereka golongan kaya. Sebab subsidi diesel yang ditarik itu hanya kepada golongan yang kaya ini, bukannya kepada rakyat. Tapi katanya pengumuman itu membuat keresahan kepada ramai orang. Ramai siapa yang dimaksudkan? Adakah golongan B40, adakah golongan M40 ataupun T20? Yang jelas, seperti mana sekali lagi kenyataan daripada Perdana Menteri, penarikan subsidi ini terkesan kepada golongan yang berpendapatan tinggi, T20, yaitu gajinya melebihi 15.000 sebulan, dan juga warga asing. Rakyat di luar tidak terkesan dengan isu ini. Jadi siapa rakyat yang coba dimaksudkan oleh Ketua Pembangkang ini, sahabat-sahabat semua? Jadi fikirkan, mungkin kalau Anda mau berikan sebarang pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.